Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today, and selamat sejahtera. Okay, and today we're going to proceed with chapter 8 part 2, subcultures and consumer behavior. So, chapter ni adalah sambungan daripada chapter yang sebelum ini. Okay, chapter yang 8 part 1 punya. Okay, so seterusnya kita akan masuk. Okay, subculture. Subculture adalah sub-budaya. A distinct cultural group that exists as an identifiable segment within a larger, more complex society. Okay, so dia bagi tahu kat sini adalah subculture ni adalah pecahan kumpulan budaya yang lebih kecil yang terdapat dalam sesuatu segmen. Contoh macam dekat Malaysia, kita ada pelbagai budaya. So, kita ada budaya masyarakat Melayu, Cina, India. Okay. Dan pecahan sub-budaya ni adalah pecahan yang lebih kecil. Contoh macam kalau Melayu kita ada Jawa, kita ada Bugis, kita ada orang Minang. So, ada pecahan-pecahan budaya yang lebih kecil. Sama jugalah macam Chinese, macam Indian, dia ada pecahan-pecahan budaya yang lebih kecil dalam sesuatu budaya itu. So, antara part utama yang kita akan masuk adalah ini adalah major age subculture. Okay, ini adalah yang merangkumi secara keseluruhan. Contohnya macam tadi kita ada Melayu, Cina, India kan. Tetapi dalam Melayu, Cina, India also ada banyak generation, ada banyak generasi umur. Di mana generasi umur ni kita anggap sama juga sebagai subculture atau sub-budaya, di mana setiap generasi ada budaya yang berbeza-beza. So, kita akan tengok satu persatu. Okay. So, kalau edisi buku sebelum ini atau edisi satu ini yang sebelum ini, kita hanya ada generasi Y, X, baby boomer dan senior. Tetapi untuk latest updated, kita ada generasi Z. Generasi Z ni adalah generasi yang saya akan terangkan sekejap lagi. Generasi Z. Okay. Akhir pada tahun 2000 hingga hari ini, posting reality, early loss of innocence. So, mereka membuat posting atau mereka menyebarkan info-info yang reality dunia kini. Okay. So, mereka juga tidak maksudnya kalau dulu posting nampak macam innocent, tapi sekarang mereka tunjukkan reality, mereka tunjukkan situasi sebenar. Okay. So kalau dulu post, orang-orang dulu post nampak macam bagus, macam baik jayat, tapi untuk budak-budak sekarang, ayat-ayat mereka atau posting-posting mereka lebih kepada perkara sebenar. Okay. Most tech-savvy generation touchscreen. Okay, di mana kalau generasi Y, okay, mereka pun sama juga tech-savvy generation, tapi yang betul-betul tech-savvy generation yang lahir-lahir dalam dunia teknologi, yang touchscreen, everything touchscreen, kadang-kadang malah ada yang bukan touchscreen, ada yang pakai hologram. So, itu adalah generasi Z. Okay. Prefer incognito and anonymous social network. So, mereka tak suka, ada setengah daripada mereka tidak suka exposekan diri mereka. Okay. Mereka kadang-kadang lebih private pun ada juga. Mereka post kat Snapchat tapi hanya dekat close friends sahaja. Lepas tu kalau posting-posting kat Facebook ke apa, mereka suka letakkan diri sebagai anonymous, macam tak nak orang tahu diri tu siapa. Okay. Tetapi mereka gemar komen dan juga mereka gemar review. Okay, sorry, saya mencari term tu. Mereka suka review tentang sesuatu isu atau tentang sesuatu hal itu. Okay. Dan mereka ada satu sifat which is PSA, phone separation anxiety. So, kalau phone mereka habis bateri, mereka tak boleh tahan lama. Mereka tak boleh, jiwa mereka tu rasa macam resah. Okay. So, mereka tidak boleh dipisahkan dengan telefon walau sekejap. Mereka akan ada satu sifat yang panggil anxiety. So, mereka akan tertanya-tanya, mereka akan macam runsing, risau. Sebab apa? Sebab phone tak ada bateri atau dipisahkan. Mungkin tertinggal telefon kat rumah, mereka jalan ke bandar, tapi hati tu sentiasa resah, gelisah, asyik terfikirkan macam ada benda penting kat telefon. Itu adalah sifat mereka. Okay? So, saya tak pasti kalian macam mana. Adakah kalian ni generasi Z atau generasi Y? Okay? Selain itu, kalau training dalam education pula, generasi Z ini, dia less reliance on physical classroom. Maksudnya, mereka boleh belajar tanpa masuk dalam classroom. Tanpa masuk dalam classroom, also mereka boleh berjaya. Itu adalah generasi Z. Realistic versus optimistic. So, mereka ni
confirmkan benda yang real. Okay, contohnya macam ada satu teknologi ni nak introduce dalam pasaran, tapi mereka tidak hanya nak mendengar khabar angin, mereka memang nak tengok review orang, mereka suka buat kajian tentang perkara tersebut di dalam online. Okay, so mereka suka tengok review-review orang, testimoni-testimoni orang, sample of the product melalui online. Tetapi kalau orang yang dulu-dulu, mereka tak suka dengan khabar angin, atau mereka kalau baca-baca, mereka mesti nak tengok benda tu depan mata. Tapi untuk generasi Z, mereka memang buat kajian secara online saja dah cukup. Okay, so mereka juga debt avoider, less impulsive. Mereka jenis tidak suka berhutang, tapi mereka sanggup berhabis duit untuk membeli apa-apa barangan. Tapi benda tu kena dengan generasi mereka lah. Okay, contohnya macam kita tak jauh lah, saya ambil my anak-anak saudara. Okay, mereka sanggup berkorban. Contohnya macam sanggup puasa daripada beli mainan, puasa daripada beli jajan. Sebab apa? Sebab nak minta bapak dia belikan iPad ke, atau minta phone yang ada line internet sekali, sebab mereka senang nak main game online. So mereka daripada berhutang, mereka sanggup kumpul duit untuk beli benda tu terus depan mata. Macam itulah. Okay, so one training versus general education. So mereka ni suka kalau masuk dekat dalam training-training yang melibatkan teknologi. So education melibatkan teknologi, everything yang berkaitan dengan atau teknologi. So itu adalah jiwa mereka. Okay, terusnya adalah generasi Y. According to sources, born on 1977 or 1994 or 1982 to 2000. Okay, ada dua level lah. Okay, so mereka ada 3 group. Kita ada Gen Y adult, kita ada Gen Y teens, dan juga Gen Y twins. Okay, so ini mereka punya pecahan lah. Okay, pecahan generasi Y ni. Ada generasi Y yang dewasa, generasi Y remaja, dan generasi Y yang kanak-kanak. Okay, taklah kanak-kanak sangat, tapi macam early of remaja. Okay, so mereka ada Twixter juga. Twixter ni adalah dari 21 hingga 29 dan tinggal bersama keluarga. Generasi Y ni has shifted from TV viewing to the internet and are less likely to read newspapers. They are the largest user of text messaging and spend a lot of time with online social network. So mereka ni adalah generasi yang hybrid, generasi yang changing. Okay, daripada masa zaman kecil mereka menonton TV, tapi sampai satu masa perubahan mereka dah tak tengok TV dah, mereka tengok semuanya pakai phone, which is online. Dan mereka juga adalah zaman di mana dulu baca surat khabar atas kertas, sekarang baca surat khabar online. Okay, so seterusnya adalah generasi X. Lahir between 1965 and 1979, also referred as Xers, Busters, and also Slackers. Do not like labels or cynical, and do not want to be marketed to. So generasi X is careful to work at job they like, regardless of salary. They tend to work to live rather than the baby boomers who live to work. Although they are not designer focused, but they do tend to purchase brand names such as Sony, Apple. Okay, so generasi X adalah generasi yang dewasa, yang dah matang. Okay, macam umur dalam 40s, macam itulah. So mereka ini tak suka di spotlight kan. Mereka tak suka di highlight kan. Mereka suka sebagai pemerhati, mereka suka sebagai pengkomen, tapi mereka tak suka di highlight kan. So mereka juga sangat mementingkan kerja yang stable, duit yang nak kumpul duit. Okay, so mereka juga tidak mereka macam mana sorry saya terganggu dengan ada telefon punya teks tadi. Mereka tidak mementingkan product testing. Maksudnya kalau ada barang baru sampai kepada mereka untuk mereka test, mereka tak pentingkan benda tu, tapi mereka pentingkan brand. Okay, so mereka percaya satu brand itu, mereka akan beli brand itu. Mereka tak akan mudah-mudah nak tukar-tukar brand lain ikut apa yang trending lah, apalah, tidak. Okay,
So seterusnya baby boomers. Baby boomer ni lebih tua lah. Okay. So kita panggil dia macam ni golongan yang macam dah pencen. Macam itulah. More than 40% of the adult population motivated consumer not anxious to retire and handle it as opportunity for a new start, continuation of pre-retirement life, unwelcome disruption, transition to old age. The baby boomers have a lot of purchasing power due to their size and their propensity to purchase for themselves, other and their homes. They are mixed in their view of retirement and will therefore purchase in different way during golden years. Golden this years, okay. So maksud mereka ni adalah golongan yang dah lebih dewasa, mungkin lebih tua. So lebih kurang beberapa tahun sebelum pencen hingga selepas pencen. So mereka menganggap pencen, bila dah pencen itu atau misalnya dah tamat tempoh kerja tu, mereka anggap tu adalah macam peluang untuk mulakan hidup baru, okay. So sepanjang daripada dia mula kerja sampai dia dah habis tempoh kerja dia dah kumpul duit yang banyak. So itu adalah masa untuk dia start dunia baru dia. Okay. So orang-orang yang macam gini, mereka mudah dipengaruhi. Maksudnya kalau misalnya orang introduce dekat dia, mereka akan suka nak test. Sebab apa? Sebab dia tak ada fikir pasal kau memang kerja, dia ada duit yang banyak. Okay. So mereka contohnya kalau orang offer nak test drive kereta baru, mereka ni suka test drive. Lepas tu kalau ajak pergi tengok kawasan-kawasan baru, pergi tengok kawasan developer atau mungkin pergi melancong, mereka ni adalah golongan yang suka sebab mereka nak relax. Sebab sepanjang daripada dia bekerja, dia dah habiskan masa kat tempat kerja, fikir pasal kerja. Sekarang masa untuk dia berehat dan mereka nak kata bahasa kasarnya macam melihat dunia lah, macam itulah. Okay. So dan seterusnya, all the consumer ni adalah lebih tua. Ini mana banyak warga emas lah. Okay. Roughly 60 years and above, okay. Growing segment to better medical care, declining birth rate and aging of a large baby boomer segment. 3 segment by age adalah young, old. Okay. People are living longer and are healthier and more active at an old age. Many people tend to clump seniors together when, in fact, there are several segments within this group. The old young tend to travel and purchase at a very high rate. Okay, macam tadi saya bagi tahu di mana ini adalah orang-orang warga emas. Okay, kalau warga emas yang muda, mereka masih lagi ada sifat-sifat macam baby boomer tadi, di mana mereka suka travel, suka berehat, tenangkan fikiran, dan juga mereka golongan ni lah yang banyak buat pelaburan yang besar. Sebab apa? Mereka tahu mereka dah tua. So ada anak, ada cucu, so mereka akan buat pelaburan yang besar. Contoh macam beli rumah, beli tanah untuk nanti diberikan pada anak-anak. Macam itulah ikut dia punya logically dia. Okay. So mereka juga akan standby dan juga berjaga-jaga untuk simpan duit untuk medical care. Lepas tu untuk future punya planning. So mereka ada plan untuk berehat. So tak ada lagi nak fikir pasal macam nak buat bisnes ke apa. Mereka lebih melabur lah. Melabur untuk pastikan income kepada keluarga tu sentiasa masuk. Itu adalah biasanya golongan-golongan tua ni. Sebab mereka sendiri nak kerja dah tak larat dah. So mereka sendiri nak cari duit tu dah tak larat. Jadi dengan duit ada, mereka melabur, menyimpan, beli aset, macam itulah. Okay. So all the consumer juga. Okay, segmentation can be done on motivation and a quality of life orientation. Kita ada cyber senior. Some research has shown that perceived or cognitive age might be a better way to segment people. Those who feel and act younger will purchase consumer product that are generally consumed by a somewhat younger group. So mereka ni juga dipengaruhi atau dimotivate untuk membeli satu barang itu berdasarkan apa yang orang muda pakai sebenarnya. Contohnya, biasanya benda-benda yang akan menyebabkan mereka terpengaruh ni macam makan dah tak lah. Mereka kena berjaga-jaga pasal makan.
Okay, saya bagi contoh lah macam atuk saya. So atuk saya ni walaupun umur dia dah 70 lebih dekat 80, tapi okay, dia pun tak nak beli kereta yang besar. Sekarang dia pakai Azia je, tapi dia suka modify Azia dia. Bila dia pergi bengkel, lepas tu orang bengkel tu cakap dengan dia, Pak Tok, Pak Tok ni Pak Tok tukar sport rim, Pak Tok tambah speaker besar. Okay, dia tukar sport rim, dia tambah speaker besar dalam kereta, tapi dia playkan lagu Ahmad Jais, lagu P. Ramlee, lagu dulu-dulu. Jadi mereka ni mudah untuk diconvincekan oleh orang muda, sebab orang muda pakai, so mereka nak pakai juga, macam itulah. Okay. So ada juga cyber senior. Cyber senior ni maksudnya mereka suka benda yang canggih, tapi nak ajar mereka tu lambat sikit. Mereka suka benda canggih yang mudah. Contohnya mereka suka TV besar kat rumah. Okay, ada speaker dengan home theater. Tapi kalau kita kata TV besar tu, kita nak apply smart TV yang ada Android TV ke apa semua, mereka akan susah nak adapt, lambat nak adapt. Tapi mereka nak teknologi tu. Dia kita panggil cyber senior lah. Contohnya macam telefon. Orang tu dia suka telefon besar-besar. So apa, senang dia nak baca, senang dia nak tengok. Okay, tetapi mereka nak phone yang besar, skrin yang besar, tetapi kalau boleh ada button. Tu apa yang saya tahulah daripada atuk saya, lepas tu daripada kawan-kawan dia. Mereka nak phone besar, skrin besar, clear gambarnya, dan juga mereka nak ada button. So apa, bila touch screen ni dia susah, dia tak selaju kalian, tak selaju kita golongan yang muda-muda ni. Cerita lah, susah sebenarnya nak penuhi permintaan tu, tapi itu adalah apa yang mereka suka lah. Okay? Memudahkan untuk mereka dan juga mereka selesa, tapi benda tu juga macam berteknologi juga. Macam itulah. Okay? Tetapi ada juga yang tidak tergolong dalam cyber senior, di mana yang suka duduk di kampung, yang tak suka sejuk-sejuk, mereka suka berkebun, atau mereka suka keliling rumah tu ada macam ternakan, suka membela, macam itulah. Okay, ada juga yang bukan golongan cyber senior ni. So inilah how senior use the internet. Ini apakah cara atau apakah yang orang golongan senior ni gunakan internet. Dia buat apa? Okay. Yang pertama, stay in touch with friend and relative. Kalau awak tengok dekat situ, kenapa saya tak boleh conteng ni? Macam tak boleh conteng pula, tak apa. Okay, yang pertama adalah yang kanan atas ni, stay in touch with friend and relative. Mereka ni, orang tu ni, mereka jarang ber-WhatsApp atau ber-SMS. Mereka suka call terus. Suka 24 jam tengok telefon. Lepas tu call kawan, borak-borak. Lepas tu jumpa kawan, borak-borak. Itu adalah golongan seniors. Okay. Mereka stay current with news and event. Okay, mereka juga sentiasa update dengan news dan event. Sebab apa? Sebab mereka tak kerja. So mereka selalu tengok telefon. Macam ayah saya hari-hari baca telefon baca news dekat telefon, tengok info-info terkini dekat telefon. Tapi mereka tak ada Twitter, mereka tak ada Facebook adalah, mereka tak ada Twitter, mereka tak ada Instagram. Tapi macam mana dia dapat news yang updated ni? Melalui berita-berita online lah. Okay. So seterusnya, access chat room. So mereka ada kumpulan-kumpulan alumni sekolah dia dululah, alumni kerja lah, alumni universiti lah. Okay. Lepas tu access discussion and news group. Mereka suka berdiscuss. Okay, kalau tengok mereka duduk dengan kawan dia, mereka ada je topik nak berdiscuss. Lepas tu dibuktikan dengan isu-isu daripada telefon yang di screenshot daripada surat khabar tu. Okay. So adalah shopping and gathering product information. So contohnya macam bila ada keluar satu produk kesihatan yang kata bagus untuk mereka, mereka akan berbincang tentang benda ni. Mereka akan dapatkan info tentang benda ni melalui tanya orang, tanya pendapat orang yang dah test. Okay. So adalah entertainment. Biasa orang tua-tua ni baring depan TV, dia buat apa? Tengok wrestling. So itu dia nak skrin yang besar. Lepas tu mereka juga suka baca, mereka lebih selesa tengok berita dekat TV. Okay. So baca berita kat telefon pun baca, tapi nak tengok in real life, dia tengok kat TV lah. So biasa pukul 8 malam memang mereka je lah yang conquer TV, akan tengok berita dekat TV.
Seterusnya adalah access health and medical information. So mereka juga alert tentang medical information. So kalau dapat SMS daripada, especially sekarang ni kan, bila kita tengok teknologi makin canggih, internet makin laju, so selalu dapat info yang updated daripada KKM, daripada Kementerian Kesihatan tentang new issue atau mungkin new pandemic ke, macam itulah. Okay. Seterusnya adalah check stock and investment. Ni ada setengah, inilah yang biasa golongan dewasa yang biasa tengok atau berinvolvekan diri dengan investment. So mereka akan tengok stok saham, mereka akan tengok perjalanan turun naik saham dalam pasaran. Okay. Seterusnya adalah performing stock transaction. Ni biasa yang buat pelaburan lah. Mereka akan tengok transaksi-transaksi pelaburan mereka. Okay. So seterusnya adalah research topic other than health. So mereka juga buat research selain daripada pasal kesihatan. Okay. Contohnya pasal aset, pasal hartanah. Okay. So ada ni contohnya tengok orang bagi talk kat telefon, tengok aktiviti-aktiviti keagamaan dari telefon, macam ceramah ke, atau mungkin ada orang berdebat ke, atau mungkin di parlimen ke. Mereka suka tengok benda ni. Okay. Dan mereka juga, okay, yang don't use internet ni bukan semualah. Okay, ada setengah yang tidak menggunakan internet. Mereka nak telefon yang besar, yang ada button, atau mungkin butang yang besar-besar. Sebab apa? Sebab senang mereka nak buat call. Tetapi mereka bukan 100% memerlukan internet. Tapi mereka perlukan bil telefon tu lah untuk panggilan tu. Itu wajib. Okay. So issue in understanding gender as a subculture. Ini adalah isu-isu yang kita kena faham dalam memahami gender sebagai satu subbudaya. Okay. So kita ada sex role and consumer behaviour, masculine versus feminine trait. Okay. So kita boleh tengok lelaki pilihan barangan dia atau pilihan personality dia berbeza berbanding perempuan. Okay. So kalau yang lelaki yang mementingkan looks dia dan juga dia punya personality, so setiap barang yang dipilih, setiap pembelian tu semua melambangkan masculine. Tetapi kalau yang perempuan, dia melambangkan feminine. Okay. So consumer product and sex role, women as depicted in media. So perempuan menjadi target utama kepada kebanyakan bisnes. Sebab apa? Sebab jumlah perempuan ni banyak. Okay. Yang suka melabur, yang suka membeli barang, yang mudah terpengaruh ni, okay, jujur mudah terpengaruh adalah perempuan. Okay. Jadi perempuan ni banyak menjadi target utama para marketer dan juga bisnes untuk membeli barang. Sama ada bukan diri dia je, kadang-kadang untuk pasangan dia juga. So perempuan ni akan beli barang bukan untuk diri dia, tetapi beli barang untuk pasangan dan keluarga dia juga. Okay. Especially perempuan yang bekerja. Perempuan yang bekerja, mereka cari duit. So mereka yang banyak manage duit buat pembelian untuk keluarga. Contoh macam pakaian untuk anak-anak, lepas tu apa nak makan kat rumah. So mereka yang banyak buat decision. Dan suamilah atau bapalah yang kasih mereka duit, mereka akan manage duit tu. Macam itu adalah realiti lah. Tapi ada juga yang tak macam gini. Tapi kebanyakannya macam gini. So perempuan yang banyak decide tentang keperluan harian keluarga, macam itu. Okay. So sama juga dengan lelaki ada juga, tapi lelaki mereka buat purchasing benda yang besar, benda yang large, okay, yang memerlukan pelaburan yang besar. Contohnya macam pembelian kereta baru, pembelian rumah, atau mungkin pembelian tanah. Itu banyak lelaki yang decide, yang akan study, yang akan buat kajian dulu. Tetapi untuk barang-barang harian biasanya memang perempuan lah yang akan buat decision. Okay. So seterusnya, working woman, perempuan yang bekerja. Kita ada banyak segmen wanita atau segmen perempuan. Kita ada wanita yang bekerja di rumah, kita ada wanita yang plan untuk bekerja, kita ada perempuan atau wanita yang kerja hanya sekali sahaja, dan juga kita ada career oriented, memang wanita yang berkerjaya. Okay. Ini adalah segmen-segmen wanita di mana mereka ni lah yang banyak
decide yang saya beritahu tadilah, keperluan harian untuk keluarga. Okay. Tetapi kalau misalnya kita masuk pada career oriented working, okay, wanita yang berkerjaya, mereka ni banyak spend masa kat syarikat 8 pagi sampai 5 petang. So bila mereka boleh shopping adalah pada weekend sahaja. Dan mereka ni juga, mengikut kajian mereka juga lebih loyal terhadap satu brand yang mereka rasa selesa dan mereka percaya. Mereka ni susah nak ubah-ubah brand atau tukar-tukar produk pilihan yang biasa mereka beli. Sebab apa? Sebab mereka punya fokus adalah tentang kerjaya sahaja. Jadi mereka tak ada masa nak pergi try test new product ni. Okay. Seterusnya adalah subcultural interaction. Marketers should strive to understand how multiple subculture membership jointly influence consumer behavior. So, marketer kena kenal pasti macam mana kita nak grab more than one subculture dalam satu strategi itu. Okay. Contohnya bila dia nak jual satu produk atau dia nak marketkan produk dalam satu pasaran, dia kena fikirkan strategi macam mana dia nak grab bukan hanya satu subculture je, tapi kalau boleh banyaklah subculture. So dia kena pastikan produk dia itu tidak berbentuk rasis atau tidak berbentuk melambangkan salah satu budaya je. Dia kena lebih berbentuk general supaya setiap budaya yang mereka kerja itu rasa selesa nak try produk mereka. Okay. So that's all for this chapter. Okay. So, take care everyone, stay safe. So, kita jumpa untuk next chapter. Assalamualaikum, selamat sejahtera.